Keyo. Keyo. Ke kanan? Darat. Darat. Itu baru. Baru ke belakang. Cuba cakap sikit. Kalau nak pergi pasar, pergi daerah hulu. Oh. Pasar. Kerja ni, kerja kahwin ni adalah kerja big work. Jadi Kelantan dia kata big work. Kerja panggil kerja. Kerja. Betul? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia. Kini kita semakin tahu kenapa kaum Melayu Malaysia berusaha keras mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Rupanya dengan cara akal-akalan itu, Melayu Malaysia setidaknya mendapat dua keuntungan. Pertama, jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia yang hanya sekitar 20 juta akan terlihat besar menjadi ratusan juta karena bahasa Indonesia dimasukkan. Keuntungan kedua, Malaysia tidak perlu susah payah mengembangkan dan membakukan bahasa Melayu. Mereka tinggal mengambil atau meniru bahasa Indonesia. Nah, dalam urusan pembakuan, Malaysia memang masih gagal dan tampaknya sulit sekali melakukan hal itu. Yuk kita simak video berikut ini. Segala legasi atau warisan beliau itu mahu dipunahkan. Seolah-olah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000, Kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TV3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik. Yang tidak pun ke-Indonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui. Cakap sebutan baku sebab sebelum kita dulu ketika nak dilaksanakan sebutan baku ini sebenarnya kita nak selaraskan semua dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Singapura supaya ada satu sistem sebutan yang seragam kan di negara-negara yang menjadi anggota Mabim ini. Tapi ketika dilaksanakan di Malaysia, awal-awalnya itu nampak gairah semua orang untuk bercakap baku. Tapi sekarang ini, hari ini saya tengok sebutan baku tu macam dah makin lama. Dulu beberapa tahun yang lalu TV3 menggunakan bahasa baku, tapi hari ini kalau kita tengok TV3 juga dah mula kendur bahasa baku dia, dah tak seperti dahulu. Jadi rasa yang kita nak sebutan itu, kalau bagi saya lah, kalau di Malaysia kami memang dah tak menggunakan sebutan baku itu langsung di sekolah. Di sekolah cikgu-cikgu mengajar tak lagi menggunakan, kalau dia kata Singapura, bukan Singapura yang menyatakan bahawa di Singapura, tak, kita sebut mengatakan bahawa di Singapura. So semua bentuk-bentuk sebutan itu kita abaikan sebab bagi saya, kalau tanya saya sebagai ahli bahasa, bukanlah ahli sangat, tapi sebagai pengkaji bahasa, pengkaji linguistik, sebutan itu bukanlah masalah selagi apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat itu masyarakat faham dan boleh terima. Dan ilmu harapkan satu bentuk yang saya rasa mungkin perlu berlapang dada lah. Lapang dada, meraihkan perbezaan. Kalau bagi saya yang rasmi itu bahasa yang kalau di RTM, bagi saya sebut bahasa standard RTM. Yang tadi dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi ke-Indonesiaan. Dia kata bunyi macam Indonesia. Jadi kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, Johor. Begitulah guys, sulitnya Malaysia melakukan pembakuan bahasa Melayu. Hal itu terjadi justru karena banyaknya dialek di Malaysia yang menjadi bahasa sehari-hari mereka. Ini berbeda dengan orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia kebanyakan dari bangku sekolah. Video berikut ini mengabarkan hal itu. Yuk kita simak ya. Dan hari ini saya bawakan khas kepada anda untuk saya dan juga anda semua belajar dialek negeri Perak. Sekarang saya menggunakan dialek negeri Perak. Jadi cik macam biasa, kalau saya ada anak lah, saya nak bagi anak tu amaran supaya cepat balik. Macam mana? Cepat balik. Kalau dia tengah main lah, tengah panas ke beria-ria main, dia semua balik. Kau balik cepat, jangan ingkar sangat. Ingkar tu, ingkar ke apa? Ingkar. Terlampau, macam dia memain terlampau gembira sangat, dah tentu harah lah. Oh, macam bagi muarik. Terutamanya kalau orang tu waktu senja. Macam mana? Kau balik cepat, jangan ingkar sangat.
Ingkar sangat. Jadi kalau lah saya ni, saya nak pergi ke 20 km ke arah utara. Kalau di sini macam mana? Cik Zai? Kalau pergi ke Hulu. Ke Hulu? Pasar daerah Hulu. Hulu? Pergi ke Hulu ke... Ke Hulu tu utara. Kalau macam mana? Apa lagi arah-arah lain di sini? Hulu, Keyo, Darat, Baru. Keyo tu apa? Kelo. Dia macam utara, selatan, timur, barat. Macam tu. Okey, kalau saya maksudnya ke depan, ke Hulu lah. Ke kiri. Ke kiri? Keyo. Ke kanan? Darat. Itu Baru. Baru ke belakang. Cuba cakap sikit. Cuba. Adik kalau nak pergi pasar, pergi daerah Hulu. Pasarnya dekat Hulu. Ni kita nak cerita macam mana nak cakap Negeri Sembilan. Selalu kalau kita tengok orang yang tak roti cakap Negeri Sembilan ni, perkataan yang A hujung itu di O kan. Di O kan. Jadi yang botol macam mana kita nak Tapi kadang-kadang di dalam Negeri Sembilan ni ada tompek-tompek walaupun dia sama Negeri Sembilan, sebutan dia lain, ada sikit bunyi lain. Contohnya ngoca. Ngoca ni kita ngoca lah kan. Ada satu tompek dia ngocal. Saya macam tompek saya ngoca. Macam membasuhkan diri kan, Eden, Ayo, ada yang Ayo, ada yang Ese, macam tu. Jadi dia banyak lah. Macam tadi contohnya nyangku, mencangkul ni, mencangkul lah. Kalau orang luar kata mencangkul. Kalau mungkin bola-bola sini kata mencoba. Macam tompek saya ada nyangku. Nyangku dipendekkannya ya. Cang ada tak ada, mana tak ada tangkai tu ko. Dia ikut daerah juga. Ikut daerah. Yang best menarik pasal logat Negeri Sembilan ni, dia ada macam irama itu bila bercakap tu. Dia ada bunyi tu. Kalau tak ada bunyi tu tak sedap dong. Iyalah, mungkin irama lah. Kalau Kelantan tu ada irama. Kalau Perak ada irama kan. Kita Negeri Sembilan ni pun sama macam saya cakap ni lah. Kerana tak nak ke mana tu. Kan. Yalah. Nak ke mana tu, nak ke mana tu. Nak ke mana tu. Buat apa? Saja duduk Mumpik ke? Tak ada. Belajar dialek. Macam-macam dialek di seluruh Malaysia ya. Tapi biar dijawab dalam bila dikecek Kelantan ya. Kecek. Jadi sedia dah. Okey. Sebenarnya baru kami dapat tahu pada pagi ini walaupun mereka dari negeri yang sama, Kelantan, tapi bunyinya ada berbeza-beza bergantung kepada daerahnya, betul? Kawasan-kawasannya. Okey, kalau Izu kawasan mana? Kawasan Izu kawasan bandar Kota Baru. Kota Baru ni kecek biasalah, kecek Kelantan biasalah, pekat ginilah. Tapi dia kalau lah ke kata panjang sana sikit, dia ada bunyi lain sikit. Lagi pekat dah. Dia bunyi sias sikit. Cuba. Biar lagi mana? Cuba cakap satu ayat panjang. Bagi kat Steven satu. Panjang. Kak lagi panjang. Serah Okey, kan. kalau berasal daripada kata panjang, di mana bunyi dia tu adalah kesia sikit, ayat hak panjang ke bunyi nak makan apa? Tak tahu hari nak makan nasi goreng. Kau nak makan mi goreng ke? Nasi goreng ke apa? Tapi ni boleh tangkap sikit lagi. Kita sebenarnya nampak mulut dia bergoyang ni. Dia tanya nak makan apa? Nak makan apa ni hari ni banyak. Nasi goreng ke? Boleh teka lah, boleh teka. Tapi ada ayat-ayat ya yang terus tak boleh nak teka. Contoh? Mana saya tahu? Banyak sebenarnya kita dengar. Cuba teka. Okey. Abang mak Agung ajak pergi bawah. Aduh, hai. Okey, kita ulang tayang. Ni, Abang Mak Agung ajak pergi bawah. Nanti Abang Marup ajak pergi bawah. Bawah. Ada bawah. What is backward? Bank Simpanan Nasional. Bawah ni adalah kenduri. Kita ada baca tadi. Kita tak ada teka. Orang kat rumah tu catik. Bawah tu maknanya kenduri. Bawah Sebab sejarah dulu, orang kacau air putih ni kalau nak buat backward ni maksudnya big work. Big work. Ramai orang nak kena buat kerja ni, kerja kahwin ni adalah kerja big work. Jadi boleh kau Kelantan dia kata back work. Kerja panggil kerja. Betul? Kerja kahwin, kerja back work. Tapi ramai orang tak tahu orang Kelantan ni kecek luar pula.
baru ni dia banyak daerah. Jadi dialeknya lain-lain. Betul. Kita nak dari segi makna. 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 Makna ni kalau kita tahu mu jangan makna sangat dalam permainan ni, nanti ada masalah ada tak peka lah. Makna ni. Tak peka. Makna. Ataupun dia lalok. Dia makna. Dalam padang tu, mu jangan makna ngak. Mu jangan makna. Mu jangan lalok sangat. Mu jangan makna dalam ni. Bahaya. Lepas tu kita pergi ke lepa. Lepa. Dia. Kalau kita besar tau. Aziz, mu jangan lepa dalam pergerakan rumah ni, nanti pencuri masuk. Jangan lupa, mana kita kena fokus. Kena fokus. Kena fokus betul-betul. Jangan lupa. Jangan lupa. Beri tumpuan ya, fokus. Jangan alpa. Jangan alpa. Itulah dasarnya. Dasar dia. Lagi-lagi lepa. Mana kalau punjuk ada juga. Punjuk ni kita kalau kain tau. Kalau kita pakai kain, kita kena punjuk, kena sipul. Kena sipul punjuk. Punjuk kain tu sikit, nak sekat nampak aurat tu. Sekejap Pak Taha. Jember Terengganu kita tu, jember sebenarnya benda. Jember tu kita mari. Jember ni kita unggah. Unggah. Mungkin jember budak tu nampak lain macam sikit. Pegang dia tu. Jember ni kita kena unggah. Unggah ni kita nak derah-derah kita nak pergi. Pergi jember sikit bola tu, nanti masuk gua. Begitulah guys, banyak dialek di Malaysia yang menyulitkan pembakuan bahasa Melayu. Di Indonesia hal itu lebih mudah karena bahasa baku sudah dipelajari di sekolah. Selain itu, kegiatan resmi pemerintah dan media massa pun semua menggunakan bahasa baku. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.